Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, Cikgu Halina di sini. Okay, hari ini kita akan bincangkan tentang bab 4 iaitu kesihatan manusia. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit boleh dikelaskan kepada dua iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit disebabkan oleh jangkitan daripada patogen. Patogen ialah benda asing seperti bakteria dan virus yang boleh mendatangkan penyakit kepada seseorang. Jangkitan daripada patogen ini secara langsung atau melalui medium dan vektor. Penyakit berjangkit ini boleh berpindah dari satu individu ke individu yang lain. Contoh penyakit berjangkit ialah influenza, demam malaria, H1N1, HIV, penyakit kencing tikus, kurap dan demam Zika. Okay, baru-baru ini kita dikejutkan dengan virus COVID-19. Ia juga adalah sejenis penyakit berjangkit. Penyakit tidak berjangkit pula disebabkan oleh gaya hidup atau genetik. Penyakit ini tidak berpindah kepada individu yang lain. Contohnya ialah serangan jantung, diabetes, hipertensi, asma, kegagalan ginjal dan juga kanser. Mari kita lihat kaedah penyebaran penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit boleh tersebar melalui jangkitan bawaan udara, jangkitan bawaan air, sentuhan dan vektor. Kita lihat jangkitan bawaan udara. Jenis jangkitan bawaan udara ada dua iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Apa itu jangkitan titisan? Ia terjadi semasa seorang batuk, bersin dan bercakap di mana percikan air yang mengandungi patogen boleh tersebar kepada orang lain. Kita dikendaki menutup mulut ketika batuk dan bersin untuk mengelakkan percikan air itu tersebar kepada individu berdekatan. Jangkitan habuk pula ialah bakteria dalam air liur, hingus atau kahak pesakit yang sudah kering membentuk spora yang disebarkan bersama habuk oleh angin. Bila kita meludah dan air liur tu kering, tetapi dalam tu masih mengandungi bakteria dan dia akan berterbangan sama habuk oleh angin. Contoh penyakit bawaan udara ialah influenza, batuk dan selsema. Cara pencegahan jangkitan melalui udara ialah tidak meludah merata-rata, menutup mulut ketika batuk dan bersin, elakkan berada di kawasan sesak atau udara yang kotor. Kita perlu mengamalkan penjarakan sosial pada waktu sekarang iaitu sewaktu menularnya penyakit COVID-19 untuk mengelakkan jangkitan. Jangkitan bawaan air pula terjadi akibat air yang tercemar. Biasanya penyakit ini terjadi di kawasan banjir, kawasan air tercemar, kawasan yang tidak mempunyai bekalan air terawat dan tiada sistem sanitasi yang sempurna. Sistem sanitasi merupakan sistem tandas yang sempurna. Kawasan seperti ini merupakan kawasan yang berisiko untuk tersebarnya patogen. Contoh penyakit bawaan air ialah demam, kepialu dan kolera. Jadi, kita boleh mengamalkan kaedah di bawah untuk mengelak pencegahan jangkitan melalui air. Pertama, didihkan air sebelum minum dan pastikan makanan yang dimakan itu dimasak sempurna untuk mengelak jangkitan melalui air tercemar. Yang kedua, sentiasa mencuci tangan dengan sabun, terutama selepas keluar dari tandas. Dan yang ketiga, bersihkan sungai, longkang dan sistem perparitan daripada sampah untuk mengelakkannya tersumbat. Jangkitan seterusnya ialah melalui sentuhan. Jangkitan melalui sentuhan disebabkan oleh sentuhan ke atas kulit pesakit atau menggunakan barangan peribadi pesakit seperti berkongsi pakaian. Contoh penyakit melalui sentuhan, panau dan kurap boleh tersebar oleh jangkitan kulat dan tersebar melalui sentuhan. Contohnya jika rakan anda ada kurap dan anda meminjam pakaiannya dan anda juga ada kemungkinan untuk
dihinggapi penyakit kurap. Sifilis dan gonoria ialah penyakit yang tersebar melalui hubungan seks. HIV dan AIDS tersebar melalui perkongsian jarum suntikan di kalangan penagih atau melalui hubungan seks. Cara pencegahan jangkitan melalui sentuhan ialah elakkan berkongsi barangan peribadi, jauhi hubungan seks rambang dan penyalahgunaan dadah, dan yang ketiga, bersihkan permukaan lantai, meja dan perkakasan dengan menggunakan pembasmi kuman. Seterusnya ialah jangkitan melalui vektor. Vektor ialah ejen pembawa penyakit, biasanya haiwan, yang memindahkan patogen dari satu perumah ke perumah yang baru. Di sini disertakan beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi di sini ada 4 contoh penyakit bawaan vektor. Okay, yang pertama ialah demam denggi dan Zika. Dia disebabkan oleh vektor nyamuk Aedes, di mana patogen dia ialah untuk denggi, virus denggi, untuk Zika, virus Zika. Gejala yang dialami ialah demam, sakit kepala dan sakit sendi. Cara jangkitannya ialah melalui gigitan nyamuk. Nyamuk akan memindahkan patogen daripada nyamuk tersebut ke badan manusia, ke badan perumah yang baru. Okay, malaria juga disebabkan oleh nyamuk Anopheles betina. Okay, gejala dia ialah demam, menggigil dan berpeluh. Kolera pula, vektor dia ialah lalat. Okay, lalat ni membawa bakteria Vibrio cholerae yang mengakibatkan gejala cirit-birit dan muntah. Cara jangkitan adalah melalui makanan dan air yang tercemar. Leptospirosis atau kencing tikus dibawa oleh vektor tikus. Tikus ini membawa bakteria Leptospira yang menyebabkan seseorang yang terkena penyakit kencing tikus itu akan demam, sakit kepala dan sakit otot. Okay, cara jangkitan ialah melalui makanan dan air tercemar. Cara pencegahan jangkitan melalui vektor ialah yang pertama, hapuskan tempat pembiakan vektor. Vektor biasanya duduk di kawasan yang kotor. Bersihkan kawasan persekitaran agar tidak menjadi tempat pembiakan vektor. Elakkan mandi-manda di kawasan sungai atau air terjun yang telah tercemar. Okay, di sini dipaparkan bagaimanakah vektor menyebabkan penyakit. Okay, vektor, contoh vektor pertama ialah nyamuk. Nyamuk yang telah mempunyai patogen ni di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okay, dia menghisap darah. Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah dan jangkitan merebak ke seluruh badan. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Maksudnya nyamuk itu memindahkan dari satu perumah ke perumah yang lain. Okay, contoh yang kedua ialah lalat. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Lalat ini akan memindahkan patogen ke makanan. Okay, jadi patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan tercemar, menyebabkan seseorang itu jatuh sakit. Jadi kita ada mekanisme untuk menghalang penularan penyakit berjangkit. Ada 3 peringkat mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Peringkat primer ialah kita perlu memastikan diri kita mempunyai tahap kesihatan yang baik agar kita tidak dijangkiti dan kita tidak menjangkiti individu lain. Dengan cara meningkatkan tahap kesihatan, meningkatkan daya tahan melalui makanan dan senaman, kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan berkala dan mengamalkan gaya hidup sihat. Mekanisme yang kedua atau peringkat sekunder, jika dalam komuniti itu ada individu yang telah dijangkiti, dia perlu dia perlu mendapatkan rawatan awal. Rawatan awal perlu diberikan kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain agar orang lain itu tidak mendapat jangkitan penyakit tersebut. Dan mekanisme
ketiga atau peringkat tertia ialah memusnahkan populasi vektor. Contohnya kalau seseorang itu mengalami demam denggi, kita akan menghapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan tempat kediaman atau tempat kerja individu tersebut. Dan yang kedua ialah melindungi hos, contohnya menggunakan kelambu atau memasang ubat nyamuk ketika tidur. Ini ialah cara untuk menghalang penularan penyakit berjangkit. Sampai sini dulu. Nanti saya akan kembali lagi dengan sistem pertahanan badan. Selamat mengulang kaji pelajaran. Sampai jumpa lagi. Bye.